Ustazah Nur Faiza binti Muhammad Zain. Hari ini kita akan belajar kelas kemahiran Al-Quran membaca dan menghafaz. Okey, tajuk kita hari ini adalah Taranum Sikah untuk tingkatan 4. Objektif kita hari ini ialah yang pertama, supaya murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 sifat Taranum Sikah. Okey, yang kedua, supaya murid dapat menerangkan 2 peranan Taranum Sikah. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan harakat pertama Taranum Sikah berserta contoh. Marilah sama-sama kita berkenalan dengan Taranum Sikah. Taranum Sikah berasal dari negara Parsi. Dan taranum ini telah diubah suai dan diterima pakai oleh pakar-pakar taranum dari negara Hijaz. Taranum Sikah dipopularkan oleh qari dari seluruh pelosok dunia mengikut zauk dan lahjah Arab Hijazi bermula dari kurun 7 Masihi hingga ke 19 Masihi. Kini, Taranum Sikah telah dipopularkan semula oleh qari-qari Mesir mengikut budaya Mesir yang dikenali dengan nama Sikah Mesir. Bentuk dan alunan lebih lembut dan lebih bersopan. Okey, baiklah murid-murid, marilah kita melihat peranan Taranum Sikah. Taranum Sikah mempunyai beberapa peranan, antaranya ialah yang pertama, melembutkan persembahan bacaan. Okey. Peranan yang kedua, memberi kepuasan kepada pembaca dan juga pendengar. Peranan yang ketiga murid-murid, membawa kekhusyukan dan juga keinsafan. Manakala peranan yang keempat, menambahkan seni ketartilan Al-Quran. Peranan yang kelima, melahirkan kemukjizatan Al-Quran. Okey, baiklah murid-murid. Selepas kita melihat peranan Taranum Sikah, marilah kita meneliti harakat Taranum Sikah. Okey, Taranum Sikah mempunyai 6 harakat pada asasnya. Okey, 6 harakat. Dan biasanya kita membaca Taranum Sikah pada pertengahan bacaan, iaitu setelah kita mulai dengan Taranum Bayati pada pembukaan sesuatu tilawah Al-Quran, kemudian diikuti dengan taranum-taranum lain. Okey, harakat yang pertama bagi Taranum Sikah adalah berfungsi sebagai memberi penyesuaian dengan harakat terakhir lagu sebelumnya. Bermaksud, jika murid-murid bermula harakat pertama Taranum Sikah ini, ia perlulah disesuaikan dengan tabaqat suara taranum sebelumnya. Okey, ingat ya, fungsinya adalah memberi penyesuaian dengan harakat terakhir lagu sebelumnya. Okey, harakat yang kedua berfungsi memberi rangsangan kepada harakat-harakat yang berikutnya. Pada harakat kedua ni murid-murid, kita perlu menaikkan tabaqat suara kita dan ia memberi sumbangan suara semangat kepada taranum yang selepasnya. Okey, harakat yang ketiga merupakan harakat jawab. Pada harakat ini, suara kita adalah pada tabaqat yang tinggi. Harakat ketiga ini bermulanya harakat tinggi. Seterusnya, selepas harakat ketiga akan ada harakat keempat.
Okey, harokat keempat merupakan harokat jawabul jawab. Harokat jawabul jawab, iaitu harokat tertinggi dalam mana-mana taranum. Harokat jawabul jawab. Okey, selepas harokat jawabul jawab, suara kita akan menurun, dan ketika ini kita panggil dia harokat kelima. Okey, harokat kelima merupakan harokat menurun. Harokat menurun. Seterusnya harokat keenam. Harokat keenam adalah harokat penutup. Harokat penutup. Baiklah murid-murid, sekarang setelah meneliti harokat-harokat taranum sikah, marilah kita mendengar contoh bacaan taranum sikah. Dengar elok-elok ya, kerana harokat-harokat ini yang dibaca dalam video contoh nanti akan dipraktikkan dalam ayat yang akan saya berikan nanti. Selamat mendengar. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. Semula. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. Cara gerak taranum sikah ini agak sukar kerana setiap geraknya mempunyai burdahnya tersendiri. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Harakat yang kedua, wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula ijtabaita. Semula diulang harakat yang kedua. Wa idza lam ta'tihim وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ kemudian jawab bagi taranum sikah. Qul jawab bagi sikah. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Perhatikan, di sini lebih kepada saya menggayakan dengan salalim nuzul. Qul innama
أتبع ما يوحى إلي من ربي. Mari sekali saya ulang. قل Baiklah, saya ulang, saya sambung semua. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Penutup bagi singkat. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. هذا بصائر من ربكم وهدى Selesai terenung singkat. Baiklah murid-murid, setelah mendengar dan melihat video contoh taranum tadi, kini tiba masanya kamu menerapkan alunan taranum sikah ke dalam potongan ayat berdasarkan buku teks kamu. Potongan ayat ini dari surah Al-Munafiqun ayat 4 hingga 5. Kamu dikehendaki menerapkan alunan taranum sikah seperti mana yang kamu tonton dalam video tadi berdasarkan potongan ayat yang telah ditetapkan dalam buku teks kamu. Bagi harakat pertama, bermula dari ayat وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Ini adalah harakat pertama. Untuk harakat kedua, وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. Bagi harakat ketiga pula, يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Harakat keempat, humul adu fahzarhum qatalahumullahu anna yufakun. Manakala harakat yang kelima, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum. Jadi tugas kamu adalah dengan membuat latihan menerapkan alunan taranum sikah ke dalam ayat-ayat 4 hingga 5 dari surah Al-Munafiqun. Selamat mencuba. Setelah kita mendengar bacaan contoh dan mempraktikkan taranum sikah ini dalam ayat yang lain,
saya berharap agar selepas murid-murid menonton video itu, maka murid-murid dapat mempraktikkan taranum sikah ini dalam pembacaan Al-Quran. Taranum itu akan lebih sebati dalam diri kita sekiranya ia dipraktikkan setiap masa. Dan juga saya berharap agar murid-murid dapat mengamalkan bacaan Al-Quran secara bertaranum di dalam solat. Ingat ya, sebaik-baiknya kita membaca Al-Quran adalah membaca dengan bertaranum. Itu sahaja yang dapat kita kongsikan hari ini. Sekian, terima kasih.